Boleh tengok pada muka surat 99. Kita dah baca lama dah, tapi tak apa, kitab ni saya akan ulang balik sebab dalam ni ada lebih kurang 200 lebih hadis, kelebihan-kelebihan fadailul a'mal, amalan-amalan. Sebab tu nama kitab dia La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sesekali meremehkan kebaikan, walaupun kebaikan itu sekecil mana sekalipun. Jangan remeh. Dalam satu hadis kata Nabi, jangan kamu meremehkan kebaikan walaupun kamu terpaksa menderma dengan sebelah buah kurma. Sebelah buah kurma pahala besar mana sangat. Dia sebelah buah kurma. Tak abang pun kurma ajwah. Tapi kalau bagi 3 biji kurma ajwah, ni dah lah RM3. Campur dengan air zam-zam, tak ada lah bagi banyak-banyak kan. Mahal. Bagi sikit-sikit lah, tapi besar lah. Itu pun dah main kat RM5 lah. Jadi Alhamdulillah, bagi kat muslimat sikit lah depan ni. Muka surat 100, hadis yang ke-158. Kata Nabi SAW, ada kaitan dengan kita punya puasa pada hari ini dan seterusnya. Hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tasahharu walau bi jur'atin mimma. Daripada Anas, hadis diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Musili dalam musnadnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersahurlah kamu walaupun dengan seteguk air. Seteguk air tak termasuk ayat liang ah. Katakanlah tuan-tuan, saja saya sebut lagi, tuan-tuan kata seteguk air. Boleh tak kalau saya buat macam tu bagi dapat agak air liang kumpul, saya telan, belum telan. Hasil lah. Luar. Ambil air di luar. Maksudnya minum, bukan air liang. Sama juga macam kita gosok gigi. Sugi. Boleh tak kalau dia sugi dengan jari? Hasil tak pahala? Pergi ambil air semayang, buat lagu tu dengan jari. Hanafi kata hasil, Syafi'i kata tak, dia mau satu benda lain. Ambil kayu ke, ambil apa ni, perca kain ke, tisu ke, buat lagu tu boleh. Kan? Walaupun janggut panjang, ambil janggut pun jolok masuk, buat lagu tu macam berus. Buat kata keluar ke daki-daki, tak hasil pahala sunnah. Sebab Nabi tak pernah buat macam tu. Nabi dia menggunakan kayu, maksudnya dia guna benda lain untuk bersugi. Dalam hadis ni kata Nabi SAW galakkan supaya kita bersahur. Satunya galakkan supaya bersahur. Dalam satu riwayat kata Nabi SAW, perbezaan antara kita dan orang Yahudi, perbezaan puasa kita orang umat Nabi Muhammad dengan puasa orang Yahudi adalah dengan bersahur. Yahudi pun puasa lebih kurang macam kita kan, puasa lebih kurang macam kita juga. Ada orang dalam agama lain puasa dia nama puasa, tapi dia cuma tak makan benda berdarah, bernyawa saja. Dia tak makan ayam, dia makan sayur, makan nasi dengan sayur. Saya kalau makan nasi dengan sayur, saya ingat seumur hidup saya puasa kan, tak ada masalah, bagus ya, kuih badan sikit dia. Tapi itu mereka punya pahaman. Tapi kita dalam Islam kita tak macam tu. Kita daripada terbit, daripada keluarnya fajar, namanya fajar sadiq subuh, sehinggalah tenggelamnya matahari, namanya waktu maghrib. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Berbeza pula dalam agama lain. Ada agama dia yang saya sebut tadi, dia makan sayur ya selama sebulan. Tapi kalau ikut undang-undang dalam agama dia tidak dibenarkan mengadakan hubungan dengan isterinya selama sebulan. Tak boleh langsung sentuh, tak boleh. Apatah lagi mengadakan hubungan. Allah Maha mengetahui manusia. Manusia ni tuan-tuan dia ada naluri dia. Mungkin sebelah siang dia berpuasa, buka puasa telan kurma pula, belambak pula dia. Tuan-tuan faham ah? Ya, saya abang betul-betul kurma dia menambahkan air mani, dia ada juga menambahkan kekuatan sebab dia ada zat besi. Kurma, makan kurma sebiji seperti zat besi yang ada dalam sekilo daging. Kajian dibuat, sebiji buah kurma zat besi yang ada dalam sekilo daging.
Sebab tu dia punya tenaga, dia punya energi, dia punya gula dalam dia punya fraktos dalam buah-buahan. Dalam buah-buahan dia ada glukos, dia ada fraktos. Glukos sebahagian, fraktos dia sebahagian. Fraktos tu bagus untuk kesihatan. Okey, glukos tu yang tak apa nak bagus. Tapi buah semua ada glukos dan ada fraktos. Okey, maka apabila kita makan, senang cerita dia ada gula dalam tu. Gula dia cuma terbahagi kepada dua. Berbeza kita makan gula lain-lain, yang ni semata-mata glukos, semata-mata gula, semata-mata, yang ni dia tak bagus untuk kesihatan. Kan? Saya alhamdulillah dah setahun dah berhenti gula. Duk cuba lagi. Dalam makanan apa semua, no gula. Kita nak turun. Ni target saya Ramadan ni 15 kilo. Turun lagi. Tuan-tuan jangan jealous lah kalau lepas Ramadan saya handsome lebih daripada tuan-tuan. Tiba-tiba saya putih lebih daripada tuan-tuan. Lawa. Kan, yang penting sihat, hidup main berumur ujung-ujung penyakit main macam-macam. Jadi kalau kita tak jaga kesihatan daripada sekarang, saya jumpa satu pakcik baru ni sembang-sembang dalam satu kuliah, dia bubur nasi apa semua. Pakcik ni tuan-tuan, dia tak mau makan. Saya kata, ni makan lah. Dia pun semua duk makan, saya tak makan. Dia kata, saya ingat nak jumpa Ramadan yang lagi sekali punya, ni punya dengan lagi sekali punya, saya tak mau makan lah. Itu macamnya jawapan. Irih punya. Faham tak dia punya bahasa dia? Aku mau umur panjang, aku mau sihat. Tapi bahasa dia apa? Tak, saya nak sambut Ramadan yang lagi sekali punya. Dia pijau. Hak lain semua duk pening dah. Hak jenis duk mentera darah kopi apek ni semua dia tak faham. Dia duk tengah-tengah apa dia duk kata dia nak abang kata dia nak sihat. Bila sihat Ramadan ni dia dapat, Ramadan lagi sekali pun dia nak dapat. Ini dia tak maulah makan malam. Kan bahasa dia tuan-tuan. Jadi rupa-rupanya orang dalam agama mereka tak boleh mengadakan hubungan pun tak boleh. Tapi kita orang Islam sebelah malam boleh makan, boleh minum, buatlah apa yang pada siangnya dilarang, maka sebelah malamnya diharuskan. Okey, dan cuma mungkin ada beberapa persamaan dan di antara puasa kita dengan Yahudi, tetapi salah satunya yang dikatakan perbezaan antara puasa kita dengan orang Yahudi, mereka tidak bersahur dan kita bersahur. Nabi kata apa? Tasahharu, hendaklah sekalian kamu bersahur, fa inna fis sahuri barakah, sesungguhnya pada sahur itu ada barakah. Pertamanya dia makanan tadi itu tuan-tuan, makanan yang kita makan tu dia ada dalam perut. Bila ada dalam perut, maka dia tak kacau dinding perut apabila asid keluar di perut manusia. Hari ini cerita sains sikit. Rupa-rupanya kajian menunjukkan bahawasanya perut manusia akan keluar asid sebanyak 3 kali dalam sehari semalam. Ini saya belajar masa saya belajar perubatan di Indonesia, di USU, Universiti Sumatera Utara di Medan. Profesor saya cerita, dia kata perut manusia keluar asid satu hari 3 kali. Pertama, asid akan keluar di antara pukul waktu sahur, di antara waktu sahur sampai pukul 7-8 pagi. Katalah waktu sahur dalam pukul 5 pagi lebih kurang. Antara 5, 6, 7, 8, 2, 3 jam, itu adalah waktu asid sedang keluar di perut. Itu adalah waktu terbaik untuk makan. Jangan makan sahur pukul 12, tak manfaat, tak ada barakah. Itu tak nama sahur. Yang nama sahur lebih kurang 1 jam sebelum daripada subuh. Lebih baik setengah jam sebelum subuh. Dia kata sahur ni adalah waktu 50 ayat kalau kita baca setengah jam lebih kurang. Maka yang itulah waktu paling bagus sekali kalau kita makan. Makan 20 minit, lepas itu imsak 10 minit, terus masuk subuh. Itu terbaik. Satu, waktu keluar asid. Sebab tu makan pagi, time-time sebelum pukul 8. Bila dah pi lewat sampai pukul 10, 11, waktu tu kalau kita makan dia main sengkak atau sengkak, dia main makanan tak hadam. Yang tu nak kena cari segala maknanya punya serbuk lah apalah, mau nak kena telan, nak bagi hadam makanan. Dia duduk dalam perut sekali dia duduk main dia duduk main itu macam ya. Dia duduk main macam nak telan tak boleh telan, nak terkeluar tak terkeluar, nak cari penyakit. Orang panggil tak kena cara kita makan. Yang kedua,
sahur, asid akan keluar di perut manusia antara pukul 12, 1, 2 tengah hari. Yang ketiga, asid akan keluar di perut manusia antara 6 petang sehingga 7, 8 malam. Tu time makan malam. Sebab tu Nabi dia makan malam time tu. Dia tak makan macam kita tengah-tengah malam bagui punya telan nasi kandak hidup beratok. Nasi kandak beratok tu tak salah, tapi yang salahnya kita. Betul tak? Bagui punya jolok. Saya tak kata ke orang, saya pun dulu macam tu kak. Tiba-tiba mai penyakit macam-macam, baru nak pening lah ni kan. Barulah kononnya nak diet lah, sikit siksa kan nak diet. Lah ni hari-hari makan nasi sayur, alah, dan tak sedap pun cukup. Hari-hari tengok bendi, bayam, buncis, gobi. Ni cemuih tu tengok sayur. Tapi tuan-tuan, yang itulah benda yang sihat, yang selama ni kita tak makan makanan seimbang. Buka puasa telan segala macam, mutabak lah apa. Dengar saya kata buka puasa makan kurma. Haji, minta maaf Haji, saya punya pandangan hari ni buka puasa bagi depa minum air putih, bagi kurma sembahyang maghrib dulu, makan lepas maghrib baru kita makan. Yang itulah baru sunnah. Buka puasa makan kurma, minum air ni, nak bagi air zam-zam seorang satu, simpan. Hari ni punya tak ada tudung dengan plastik manual, baru getah ya. Tadi baru pergi beli yang ada tudung punya sempoi, itu esok yang bagi. Okey, tuan-tuan boleh simpan, tak bagi banyak lah tuan-tuan ni. Zam-zam mahal ya, nak dapat pun susah. Ni tuan-tuan boleh dapat seorang satu ni, ya Allah, besar rahmat. Saya cari punya susah, hasrat hati saya. Saya minta kawan-kawan bagi sponsor sikit, main duit sikit pun nak pergi beli air zam-zam mahal, 10 liter 200 lebih lagi dia jual. Depa tahu time ni tak ada demand gila-gila punya. Ni kurma ajwa, ya Allah mahal tuan-tuan, semua ni mahal. Tak apa, ada orang infak, mereka bagi, kita kongsi dengan jemaah. Kita besar hati. Betul-betul saya punya hati ni tuan-tuan, doa saya bagi saya jadi millionaire. Berkat Ramadan. Siapa main nak RM5, RM10, RM50? Penuh tak masjid bagi RM50 sekali main? Mereka tak kerja lah, mereka pergi main masjid lah. Main masjid 5 waktu, satu waktu dapat 50. Satu hari, saya ingat di masjid ni, tapi bukan masjid baru ni, masjid lama. Dulu saya pernah test jemaah. Saya kata, tuan-tuan, malam ni saya nak bagi duit pada tuan-tuan, siapa cepat dia dapat lah. Saya akan mula dengan RM1, siapa nak main ambil, saya ambil duit, saya bagi RM1, dia ni ambil. Lepas tu macam lain-lain, selalu saya duk edar tabung minta derma. Hari ni saya bagi, saya bukan nak bagi betul-betul. Yang ni dia panggil buah hirih punya, tak faham sudah. Tapi dia tak faham. Tiba-tiba saya kata, okey, habis dah duit RM1, duit RM5. Hai, nampak budak tu main. Saya main ambil. RM5, 2-3 keping yang saya bagi, tak boleh bagi banyak-banyak. Lepas tu saya bawa keluar duit merah, RM10. 10. Tengok daripada jauh duk main. Saya, dia main. Tak apa, saya bagi lebih. Habislah hari tu lebih kurang RM20-30, tak apa. Saya kata, tuan-tuan, betul-betul saya bukan nak bagi duit. Kalau saya kaya saya nak bagi. Tapi saya nak abang kat tuan-tuan, baru RM1, RM5 dengan RM10, tuan-tuan berebut dah. RM1 tuan-tuan tak percaya lagi. Saya bawa keluar hijau, tuan-tuan main lagi rapat. Tuan nampak merah-merah punya. Terus main nak langkau kepala orang terus dia nak main. Tu tak pi 50 ketua main lagi. Lagu tu tuan-tuan berebut. Tuan-tuan tahu saya nak abang. Nabi kata, siapa-siapa semayang Isya berjemaah, kemudian dia balik, dia tidur, dan lalu dia mai semayang subuh berjemaah, maka Allah akan bagi ganjaran dia seisi dunia punya pahala. Tuan-tuan, bukan RM1, bukan RM5, bukan RM10, tapi Allah bagi pahala berduyun-duyun punya pahala. Tapi selama ni kita tak nampak. Duit RM1, RM5, RM10 juga kita nampak. Betul ya? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ni kesempatan-kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Mana tabung? Bagi jalan. Tadi jalan tabung. Ambil tabung belakang. Bagi jalan. Saya tahu kawan-kawan kita dia pernah infak banyak dalam Ramadan. Tabung masjid ada, tabung madrasah ada, kita bagi. Maka berbalik kepada perbincangan sahur, asid keluar pada 3 waktu. Sebab tu saya nak bagi tahu, kata kalau di kalangan ni yang veteran-veteran yang ada di sini, tiba-tiba di kalangan tuan-tuan ada masalah penghadaman makanan.
Siapa-siapa kalau makan tambah-tambah umur 40, 50, 60, makan tak berapa nak mau hadam, maka kadang-kadang asid dalam perut tak cukup. Beli di luar ada jual cuka kurma, cuka apple, cuka delima, cuka apa, cuka getah yang tak ada jual situ. Ada macam-macam cuka buah-buahan ni, ambil satu camca bubur dalam gelas putih, air putih satu gelas. Lepas itu tuan-tuan minum, lepas itu tuan-tuan makan. Pasal apa? Dia membantu untuk menghadamkan makanan bagi cepat. Sebab tu orang tua-tua dulu ni saya duk fikir lama, pasal apa di negara kita ada bubuk kanji. Saya tak tahu siapa dia orang pertama yang mengasaskan bubuk kanji, tapi saya percaya orang dulu-dulu depa belajar bubuk kanji ni. Bubuk kanji ni makanan yang telah dimasak bagi hancur, dengan daging dia dah empuk, dengan segala-segala benda sayur dan beras dia. Maka bubuk kanji ni bagus untuk orang yang veteran-veteran, sebab apabila dia buka puasa, dia makan benda yang berat-berat, perut dia nak proses dengan keadaan makanan yang berat secara terkejut, akan menyebabkan. Sebab tu bila kita buka puasa kita jadi mengantuk. Tuan-tuan biasa-biasa dah buka puasa, tuan-tuan jadi mengantuk. Macam nak rena tau, macam ular sawah dia main. Tu tanpa kita sedari, perut kita dah curi kita punya tenaga yang ada di badan, sebab dia nak proses. Yang hang makan sate tadi, yang hang makan ayam apa? Ayam golek, ayam percit, ayam macam ayam dengan ayam, dengan daging, apa semua hantelanan. Yang tu semua dia nak proses, susah. Sebab tu dia suruh kita buka puasa, makan kanji, makan ringan-ringan, lepas makan kurma. Kajian menunjukkan bahawasanya bila perut manusia kosong, apabila dia masuk satu benda walaupun sikit, selepas 10 minit, 15 minit dia akan terasa kenyang. Maka tak payah makan banyak, makan kurma, minum air sikit, sudah semayang maghrib. Lepas kita duk exercise, semayang apa semua, dia dirasa macam kenyang. Baru kita makan tak banyak, baru kita boleh semayang tarawih, baru kita boleh semayang, boleh buat qiyamul lail dan sebagainya. Boleh, lepas itu boleh makan sikit-sikit je, siapa. Tapi sayangnya tuan-tuan, kita budaya kita cara kita berpuasa tu tidak bertepatan dengan kehendak agama Allah. Sebab tu puasa kita tak membantu kita untuk lebih mendekati Allah Subhanahu wa taala. Lagi kita tanda pada hadis 159. Jumpa lagi esok subuh dan asar. Tuan-tuan boleh mai di depan ni, ambil seorang satu. Dan permintaan daripada tuan yang bagi ni kurma dengan air zam-zam ni, dia kata doakan dia murah rezeki, panjang umur, sihatkan tubuh badan, tambah iman, insya-Allah. Silakan tuan-tuan mai ke depan, ambil seorang satu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi seorang satu, bagi seorang satu.